Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar bab yang keempat iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, kita lihat subtopik yang pertama dahulu iaitu 6.11 bagaimana mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, sebelum tu kita lihat dahulu apa yang awak dah pelajari sebelum ini. Ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, dan awak perlu ingat simbol-simbol yang ini. Okay, ini adalah simbol lebih besar daripada. Ini adalah simbol kurang daripada. Dan yang ketiga ini dia ada simbol, dia ada tanda sama dengan ni. Dia lebih besar daripada atau sama dengan. Dan yang ini ada kurang daripada atau sama dengan. Okey, kita lihat rajah yang pertama. Okey, ini biasa kita lihat ini. Okey, ini adalah laluan di terowong menora. Okey, berhampiran dengan sebelum itu kalau dari arah utara. Okey, ini adalah nombor yang ini yang menunjukkan had ketinggian terowong. Okey, 4.75. Apa maksud di sini? Okey, maksudnya di sini adalah kenderaan had tingginya mestilah kurang daripada 4.75. Kalau kenderaan yang ataupun kenderaan yang membawa objek yang melebihi had ketinggian ini, maksudnya dia akan tersangkut lah. Tak boleh nak lalu di dalam terowong yang ini. Okey, so jadi bagi situasi rajah satu tadi, kita kata ketinggian keseluruhan suatu kenderaan diwakilkan dengan pemboleh ubah H. Okay, kita andaikan ketinggian kenderaan adalah H, maka H ini mestilah kurang daripada 4.75 meter. Okay, so ini adalah simbol ketaksamaan. H kurang daripada 4.75 meter. Okey, so itulah yang dimaksudkan ketaksamaan linear. Okey, tetapi yang ini dia hanya dalam satu pemboleh ubah lah sebab dia hanya melibatkan kuantiti tinggi. Okey, nanti kita lihat contoh rajah yang kedua di mana dia melibatkan dua kuantiti ataupun dua pemboleh ubah. Okey, kita rujuk rajah 2. Okey, kalau kita lihat pada lori ini, dia ada simbol di sini. Okey, BDM dan BTM. Apakah BDM dan BTM ini? Okay, rajah 2 menunjukkan berat maksimum sebuah lori 3 tan dengan muatan dan tanpa muatan. BDM adalah berat dengan muatan dan BTM ialah berat dengan tanpa muatan. So, kita boleh wakilkan Y dan X. Okay, untuk mewakili kedua-dua kuantiti. Okey, contoh di sini dikata apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan. Okey, kita tahu berat muatan berapa, tanpa muatan berapa, berat dengan muatan berapa. Okey, dari di sini, nilai muatan ialah berat dengan muatan tolak BTM. Nilai muatan ni contoh barangan yang kita bawa. Berapakah nilai dia? Berat yang barang yang kita bawa. Jadi, untuk dapat nilai muatan, berat dengan muatan, sini 7,500. Tolak dengan berat tanpa muatan 3,410. Okey, so bila kita tolak ini adalah berat nilai muatan dia. Okey, contoh barang-barang yang kita bawa itulah 4,090 kilogram. Maka situasi pada rajah 2 boleh dinyatakan sebagai Y kurang. Okey, ditulis Y kurang atau sama dengan X tambah 4,090. Okey, sebab X ni adalah tanpa muatan. Kosong lah, lori kosong. Dengan muatan dia sama lah. Dia nilai dia adalah sama ataupun besar daripada berat dengan muatan. Okey, kalau dia lebih, dia akan lebih daripada nilai daripada BDM ini. So, jadi maka situasi pada rajah 2 boleh dinyatakan sebagai Y kurang atau sama dengan X tambah 4,090. Okey, ini dikata X dan Y ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. Unit 22 kilogram. Cuma kuantiti satu mewakili berat dengan muatan, satu berat tanpa muatan. Okey, itu dimaksudkan ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita rujuk contoh yang pertama. Okey, dia kata Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan. Okay, dan buku latihan semasa pameran buku diadakan.
Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14. Yang ini RM14 dan harga buku latihan ialah RM9. Okey. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah 100. Okey, maksudnya dia beli kedua-dua jenis buku ini adalah maksimumnya adalah 100. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey. Jadi harga dia ingin membeli beberapa buah. Okey. Bukan satulah, beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Harga sebuah. Okey, ini adalah harga sebuah. Okey, satu buku rujukan harganya 14 dan buku latihan harganya adalah 9. Jadi macam mana kita nak wakilkan situasi? Okey, contoh katakan kita andaikan buku rujukan ini adalah X dan buku latihan Y. So, X dan Y. So, ini adalah jenis buku. Okey, jenis buku. Okey, dan harga seunit. Okey, harga seunit untuk X adalah 14 RM lah dalam RM. Okey, dan untuk Y harganya adalah 9. Okey, dan dia nak beli berapa buah buku dan dia hanya ada paling maksimum 100. Jadi macam mana kita nak wakilkan? Maksudnya bilangan buku darab dengan harga seunit, okey, tambah dengan buku yang kedua darab dengan harga seunit bagi buku Y, buku latihan, jumlahnya adalah tidak lebih daripada 100. Maksimum 100. Jadi kita tulis macam mana? 14X tambah 9Y kurang atau sama dengan 100. Okay, so ini adalah bagaimana kita mewakilkan situasi menggunakan ketaksamaan, okay, yang sesuai dengan soalan yang ini. Okay, ini jawapan yang lengkap untuk soalan tadi. Nampak tak di sini? Dia wakilkan X buku rujukan. Awak boleh guna apa-apa huruf pun. Okay, dan Y dia wakilkan untuk buku latihan. Maka 14X, 14 harga sebuah buku rujukan, RM14. Dan Y adalah harga untuk buku latihan, RM9. Jadi, X ni maksudnya bilangan lah. Maksudnya kita boleh darab RM14 darab berapa buah buku rujukan. Tambah RM9 darab dengan berapa buah buku rujukan latihan. Akan dapat nilai dia kurang atau sama dengan 100. Ini adalah harga maksimum. Okey, jadi ketaksamaan linearnya juga, okey, yang ini dia juga boleh tulis macam ini. Kita boleh pindahkan. Okey, 9Y pindah ke sebelah kanan. So, jadi 14X kurang atau sama dengan 100 tolak Y. Macam ni pun boleh tulis. Ataupun kita tulis Y, X pindah ke sebelah kanan. So, jadi 9Y kurang atau sama dengan 100 tolak 14X. Okey, kita teruskan contoh yang kedua. Okey, dia kata Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Okey, diberi harga sekeping poster kecil RM12.50 dan harga sekeping poster yang besar RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Okey, jadi kita wakilkan. Katakan kecil 12 untuk poster kecil harga RM12.50. Poster yang besar harga satu keping adalah RM18.50. Jadi macam mana nak wakilkan? Maknanya berapa kita boleh beli harga poster, kita boleh beli poster besar dengan kecil supaya nilai maksimumnya adalah 150. Okey, jadi macam tadi kita boleh buat RM12.50 poster kecil. Okey lah. Okey, ditambah dengan RM18.50 poster yang besar. Nilai dia adalah paling banyak 150. Okey, 150 kurang atau sama dengan 150. Maksudnya paling maksimum, paling mahal jumlah kedua-dua ni hanya 150. Okey, jadi untuk yang ini pun boleh tapi kita nak sesuaikan
supaya ketaksamaan kita tiada titik perpelahan ni, kita boleh buat macam ni. Okey, 12.5 dia samalah juga dengan 12 1/2. Dan kita boleh tukar 12 1/2 ni, nombor bercampur ni tukar ke pecahan tak wajar. So, darab 2 tambah 1, kita dapat 25/2. Okey, ini kalau tukar ke pecahan, dia dapat 25/2. K tambah, 18.5 ni dia adalah, 18.5 dia samalah dengan 18 1/2. 18 darab 2, 36 tambah 1, 37/2. So, kita tulis 37/2. B kurang daripada 150. Okey, tak cantik lagi sebab dia ada pecahan. Kita nak dia dalam integer. So, kita darabkan ke semua sebutan. Ini panggil sebutan. Sebutan kedua, sebutan ketiga. Kita kena darabkan dengan pembawah dia 2 kan. Darab dengan 2 sebab kita nak hilangkan pecahan ni. So, 25/2 bila darab dengan 2 akan dapat 25. Okey, sini 25/2 bila kita darab dengan 2, 2 dengan 2 boleh terhapus, potong, dapat 1. So, dapat 25. So, sini tinggal 25K. Okey, ini pun sama. 37/2 darab 2 tinggal 37. Di 150 darab 2 terdapat 300. Jadi, inilah ketaksamaan yang sesuai dengan soalan yang ini. Okey, ini adalah penyelesaian yang tadi. Okey, nama yang cikgu bincangkan. So, inilah katakan K ialah poster kecil dan seterusnya. Awak boleh rujuk buku teks. Semua ni ada dalam buku teks. Okey, kita lihat contoh satu latihan soalan praktis kendiri 6.1a. Okey, kita wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pembeli ubah yang sesuai. Okey, di sini soalannya, Puan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Okey, diberi harga sekilo ikan tenggiri RM25 dan udang RM45. Puan Linda Lim ingin membelanja 250 untuk pembelian ikan dan udang. Jadi, berapa kilo ikan dia boleh beli dan berapa kilo udang dia boleh beli. Jadi, di sini kita wakilkan. Contoh, katakan kita wakilkan ikan tenggiri X dan Y adalah udang. Okey, jadi kita darab je lah. Harga ikan tenggiri tadi RM25. Maka tulis 25X tambah, okey, berapa kilo udang. Kita tak tahu, kita wakilkan ini bilangan kilo udang lah, berat udang. Okey, harga dia RM45. So, RM45 darab dengan bilangan kilogram udang. Dan dia berbelanja maksimum adalah 250. Jadi, ini adalah perwakilan situasi bagi kes Puan Linda Lim. Okey, senang saja kan? Okey, so jadi awak teruskan latihan ini, sambung buat soalan B dan seterusnya. Okey, so kita akan sambung nanti untuk subtajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.